Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizah binti Muhammad Masya, nombor 060156. Baik, saya akan memberikan pengenalan kepada tajuk kami, iaitu perbandingan pemikiran Islam moden, yakni dalam konteks pendidikan Islam menurut Said Naqib Al-Attas dengan Fazlur Rahman. Baik, kita perlu tahu ilmu pengetahuan dan pendidikan akan menjadikan manusia hidup dengan layak dan bahagia. Manusia akan dipandang mulia jika manusia tersebut berilmu dan dapat mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupannya lah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Sehingga pemikiran tokoh-tokoh Islam perlu dikaitkan dengan konsep pemikiran atau konsep pendidikan Islam agar sesuai dengan konteks dengan sesuatu masa atau zaman tersebut. Dunia pendidikan Islam tidak pernah berhenti menjadi bahan perbincangan dalam pelbagai aspek, terutamanya para ilmuwan kita. Maka dalam perkembangan pemikiran moden di dunia Islam, salah satu tokoh yang pemikirannya terus menjadi perbincangan dan acuan dalam menyoroti Islam sebagai pandangan di era kontemporari ini adalah Said Muhammad Naqib Al-Attas, serta cendekiawan Muslim moden yang cuba menjawab kebutuhan pendidikan Islam adalah Fazlur Rahman. Jadi mari kita turuti apakah pemikiran dua tokoh tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa binti Hafizun. Nombor matrik saya 060894. Seterusnya saya akan membentangkan biografi Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Nama penuh beliau adalah Syekh Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Beliau dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Istilah Said atau Syekh digunakan pada namanya untuk menandakan keturunan Husainid. Pendidikan. Pada usia 5 tahun, beliau telah mendapat pendidikan awal asas di Johor. Setelah selesai pendidikan tahap rendah, beliau kembali ke Sukabumi, Jawa Barat dan belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwat Al-Wuthqa. Pada usia 15 tahun, beliau kembali ke Johor dan belajar di Sekolah Bukit Zahra dan English College Johor Bahru. Kemudian beliau memasuki latihan ketenteraan di Aston Hall Chester pada tahun 1992 hingga 1995. Seterusnya beliau juga belajar sastra Melayu, sejarah kebudayaan Barat. Ketika masih menjadi pelajar sarjana muda di Universiti Malaya, beliau telah menulis 2 buah buku. Buku pertamanya adalah Rangkaian Rubaiyat pada tahun 1959 dan buku keduanya adalah beberapa aspek tasawuf seperti yang difahami dan diamalkan di kalangan orang Melayu pada tahun 1963. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Universiti McGill dalam bidang pengajian falsafah Islam. Pada tahun 1962, beliau telah menyiapkan tesis sarjana bertajuk The Mystic of Hamzah Fansuri. Beliau juga melanjutkan pelajaran ke PhD di University London. Pada tahun 1987, beliau dirikan ISTAC, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ini kajian tentang pemikiran dan peradaban Islam dan kritikan terhadap peradaban Barat. Seterusnya, biografi Fazlur Rahman. Nama penuh beliau ialah Fazlur Rahman Malik bin Maulana Shihab Al-Din. Beliau dilahirkan pada 21 September 1919 di Hazara Punjab Barat, yakni Barat Laut Pakistan. Beliau meninggal dunia pada 26 Julai 1988 pada beliau berusia 69 tahun. Seawal umur 10 tahun, beliau mampu menghafal Al-Quran sesuai dengan latar belakang keluarganya. Fazlur Rahman juga seorang tokoh pemikir yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan dan kemajuan umat Islam. Pendidikan. Pendidikan awal beliau adalah daripada ayahnya sendiri. Pada tahun 1933, Rahman melanjutkan pelajarannya ke Lahore dan memasuki sekolah moden. Pada tahun 1940, beliau menerima ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Arab dari Universiti Punjab. Pada tahun 1946, beliau memasuki Universiti Oxford dan menerima PhD dan juga bergelar doktor dalam bidang sastra pada tahun 1950. Antara karya-karya monumental yang telah ditulis oleh Rahman ialah Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islamic Methodology in History, The Philosophy of Mullah Sadra, Prophecy in Islam, Major Themes of the Quran, dan Islam Modernity sebagai tulisan Rahman yang secara khusus membahas masalah pendidikan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aisyah Fasihah binti Muhammad Alina, nombor matrik 059158. Baik, seterusnya konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Syekh Naqib Al-Attas dan juga Prof. Fazlur Rahman. Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas merupakan pengkaji pendidikan Islam bijaksana yang telah menggagaskan pelbagai idea cemerlang. Menurut Al-Attas, Islam itu sentiasa menjadi pedoman hidup dan memberi arah tujuan kehidupan yang benar terhadap umatnya. Gagasan Islam ilmu yang beliau gagaskan juga adalah bertujuan untuk menyelamatkan krisis dalam ilmu moden, baik dalam paparan konsep maupun kepada persoalan sumber pengetahuan. Pada seterusnya ialah konsep gagasan mengenai reformulasi pendidikan Islam. Menurut beliau, yang pertama, gagasan manusia iaitu sekiranya hendak dibicarakan tentang pendidikan, maka terlebih dahulu harus membicarakan hakikat dan fungsi manusia itu tersendiri. Yang kedua ialah gagasan tentang tarbiyah, ta'lim dan juga ta'bid.
Istilah tarbiyah, ta'lim dan ta'bid adalah sesuatu istilah yang disepakati dalam kalangan dunia pendidikan Islam untuk dijadikan istilah dalam pendidikan Islam. Seterusnya adalah pemikiran pendidikan Islam Fazlur Rahman. Pemikiran ini bermula apabila kebimbangannya terhadap tanggapan kini bahawa pendidikan Islam adalah pengetahuan yang ketinggalan jauh dibandingkan dengan pemikiran Barat. Terdapat dua alasan Rahman yang berkaitan dengan tiadanya pendidikan yang kreatif di dalam kalangan masyarakat Muslim, iaitu yang pertama adalah kerana kesinambungan pendidikan yang pasif oleh sistem pendidikan pada masa penjajah. Yang kedua adalah kerajaan yang lebih tertarik kepada kemajuan pendidikan dan ideologi Barat. Terdapat dua gagasan pendidikan Fazlur Rahman, iaitu yang pertama, pendidikan Islam kritis dan kreatif. Sifat kritis yang ditujukan oleh Ar-Rahman adalah baik pada warisan Islam sendiri maupun pada peradaban Barat. Yang kedua, iaitu pendidikan yang menjunjung moraliti yang tinggi. Itu Fazlur Rahman telah menempatkan manusia secara sosial sebagai objek kajian yang berkait rapat dengan Islam dan juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Ekilah binti Abdul Rahim. Nombor kami 060240. InsyaAllah saya akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu implikasi kesan pemikiran. Baik, sebelum kita mengupas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dahulu Fazlur Rahman. Siapakah Fazlur Rahman? Fazlur Rahman adalah sosok tokoh baharu pemikiran Islam pada abad ke-20 yang di dalam dirinya mempunyai warisan khazanah pemikiran Islam klasik, baik dalam bidang tafsir, hadis, tasawuf, teologi maupun fiqh dengan metodologinya ataupun usul fiqh, dan juga sains-sains sosial barat moden. Selain itu, implikasi dari pemikiran pendidikan Fazlur Rahman juga dalam dunia pendidikan menghasilkan rumusan ilmu yang padu, integratif dan interkonektif. Hal ini juga sejajar dengan semangat beliau dengan Al-Quran yang mendalam dan kajian-kajian keilmuannya selama ini. Seterusnya, pegangan Fazlur Rahman ini berlandaskan dan beliau percaya kepada dua sumber sahaja, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah pegangan kuat beliau, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya iaitu model pendidikan. Model pendidikan ini ada dua, iaitu pendidikan Islam dan pendidikan Islam tinggi. Apa perbezaan di antara dua ini? Baik, kita pergi ke pendidikan Islam. Pendidikan yang dilaksanakan di dunia Islam seperti yang diselenggarakan di Pakistan, Mesir, Sudan, Saudi, Iran, Turki, Morocco dan sebagainya dimulakan dengan dasar pendidikan sehingga pendidikan yang tinggi. Maksudnya negara agama ini dimulakan dengan asas, dengan perkara yang basic daripada tak tahu apa-apa keagamaan sehingga mereka belajar, masyarakat di negara tersebut belajar sehingga mahir, sehinggalah mereka dapat pendidikan yang tinggi. Maksudnya kat sini mereka boleh melaksanakan sesuatu perkara tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang mereka faham dan mereka pelajari selama ini. Okey, seterusnya pendidikan Islam tinggi. Okey, pendidikan Islam tinggi ini pula adalah model lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam. Ini pada dasarnya mengalami masalah yang sama seperti ideologi, dualisme dalam sistem pendidikan bahasa dan masalah pembelajaran. Ini adalah model lembaga pendidikan ni lah. Tak silap saya, model lembaga pendidikan ini juga dia terbahagi kepada dua, iaitu kita panggil AIN, iaitu Agama Islam Negeri, dan menjadi kepada UIN, iaitu Universiti Islam Negeri. Ini adalah peringkat pendidikan Islam tinggi. Seterusnya ialah kesan pemikiran terhadap global. Kesan pemikiran terhadap global ni terbahagi kepada dua, iaitu pemikiran positif dan pemikiran negatif. Pemikiran positif iaitu memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan serta berharap agar pendidikan Islam terus tersohor ke pelosok dunia. Maksudnya kat sini, Fazlur Rahman ini memberikan sumbangan yang besar dan beliau berharap sangat bahawa pendidikan Islam tu terus tersohor sehingga ke pelosok dunia. Walaupun dari tak tahu apa-apa dan jadi tak tahu apa-apa tentang keagamaan, bila belajar dan mengaji, maka masyarakat boleh mengetahui keagamaan itu dengan lebih lanjut dan mendalami lagi. Okey, dari segi pemikiran negatif pula, manusia mampu menguasai dalam semua bidang ilmu, tetapi kemampuan manusia untuk mengetahuinya juga terbatas kerana untuk mencapainya tidaklah mudah. Maksudnya sini, semua orang boleh belajar, semua orang boleh boleh mengetahui ilmu-ilmu bidang-bidang ilmu, tetapi tidak semua orang mampu untuk mencapainya. Okey, sebagai contoh macam kita, macam pelajar dekat sekolah, ataupun saya bagi contoh dekat pelajar yang dekat Uniza. Okey, hari ni dah habis SEM 8, mungkin ada orang yang sambung level untuk belajar ke master, PhD dan sebagainya, dan mungkin ada pelajar habis belajar terus bekerja. Lain-lain orang lain-lain cara dan lain-lain orang lain-lain ujiannya. Ini adalah contoh pemikiran negatif. Okey, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika binti Muhammad Aliman, nombor matrik 060208 akan meneruskan pembentangan iaitu aplikasi konsep pemikiran. Di sini saya akan nyatakan 3 aplikasi. Yang pertama adalah Tauhid. Yang pertama adalah Tauhid, iaitu di mana Syekh Muhammad
Nakib Al-Atas juga banyak menjelaskan perihal ini di dalam setiap pengajarannya yang dengan lebih terperinci, dan beliau mengaitkan tauhid itu dalam mencari dan mendalami ilmu pengetahuan. Penggunaan ilmu tauhid ini ataupun metode tauhid ini adalah untuk mengaitkan fitrah kita sebagai manusia dengan pendidikan Islam, yang mana nyatanya dalam Al-Quran bahawa sistem multi ataupun approach itu adalah pendidikan yang sangat Islamik, dan ia membawa kita secara semula jadi kepada penciptanya, dan kita secara semula jadi itu memiliki agama. Dan digambarkan juga ataupun kita sedia maklum bahawa had ilmu pengetahuan manusia itu sangat limit ataupun ada batasnya, di mana pengetahuan itu kita peroleh daripada kesederhanaan ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan kesederhanaan itu akan membentuk peribadi kita dan membentuk peribadi yang indah dalam masyarakat. Dan metode ini sangat terkenal dalam para ilmuwan kerana sebenarnya ia bersifat peribadi, dan ada di antara mereka yang merasa diri mereka sudah memahami ilmu agama tapi tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Karena itu Syekh Muhammad Nakib Al-Atas menggunakan metode ini untuk mengaitkan semula fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Aplikasi yang kedua adalah metafora atau cerita, di mana penggunaan metode ini sering ataupun banyak kali digunakan oleh Syekh Muhammad Nakib Al-Atas, di mana sebagai contohnya beliau sering mengaitkan ataupun mengibaratkan cendekiawan itu seperti satu pokok yang besar dan tumbuh dengan subur, dan ia tidak mudah terusik walaupun dengan apa keadaan sekalipun, dan bahkan pula ia menjadi tempat berteduh ataupun penunjuk jalan bagi makhluk yang lain. Dan jika dibandingkan dengan pokok yang berada di dalam pasu ataupun pokok yang terbiar, di mana ruangnya sangat sempit dan ia mudah teralih dengan kerana tekanan yang ringan, dan serta mudah dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama juga seperti cendekiawan, di mana seorang cendekiawan yang memiliki ilmu yang mendalam namun mudah untuk menerima dan membenarkan apa yang diwahyukan itu, kerana ia sebelumnya dengan sebulat hati pun sudah menyelidiki dan mengkaji ilmu tersebut dengan lebih teliti. Dari situ juga kita lihat bahawa berbagai sudut pandangan intelektual dalam melihat sudut pandang sebagaimana yang diaplikasikan dalam tradisi Islam, di mana Islam itu sangat sempurna, lengkap dengan agamanya, ilmiahnya, empatinya, rasionalnya, subjektif, objektif dan juga induktif. Dan aplikasi yang terakhir ataupun aplikasi yang ketiga adalah gerakan ganda. Gerakan ganda ini pula digunakan ataupun metod yang digunakan oleh Fazlur Rahman, di mana ia menekankan keislaman dalam mengembangkan corak keilmuan yang bersifat antroposisme dan juga sintesis dan sentrisme humanisme, di mana ilmu ini adalah pandangan Rahman yang harus dikembangkan kerana ianya bergantung kepada dua bahagian, iaitu teks dan juga bercorak realiti sosial. Maka dapat dirumuskan bahawa hakikat pendidikan Islam sebenarnya menurut Syekh Nakib Al-Atas adalah berpusatkan kepada proses pendidikan itu sendiri, bimbingan dan arahan yang berusaha mengembangkan potensi diri manusia dengan tujuan membentuk kepribadian yang bertepatan dengan landasan nilai-nilai murni dalam Islam. Kemudian faktor utama pendidikan Islam adalah bersumberkan daripada Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW dan konsep ijtihad itu sendiri. Manakala menurut Fazlur Rahman pula, beliau menekankan pada integrasi keilmuan tersebut baik antara al-ulum diniyah dan al-ulum syariah. Demikian untuk melahirkan Muslim yang holistik serta dinamik haruslah berpusatkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga sebagai akar tunjang sesuatu pengetahuan itu. Tidak juga menyelesaikan masalah hanya dalam konteks pengetahuan sahaja, tetapi lebih kepada semua aspek kehidupan dengan menggunakan sikap-sikap telus dan kreatif, inovatif, dinamik serta tahap pendidikan seseorang. Demikian itulah rumusan yang dapat diambil daripada dua orang tokoh kita, iaitu Muhammad Syekh Nakib Al-Atas dan Fazlur Rahman. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.